Okey, Assalamualaikum. Apa khabar nak murid cikgu sekalian? Hari ini bersama cikgu lagi dalam Sains tahun 4. Okey, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita berkaitan dengan kemahiran proses kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains. Okey, hari ini kita akan belajar kemahiran 1.1.10 mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan. Hari ini kita akan meneruskan lagi kemahiran proses sains. Okey, saya nak murid-murid lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir sesi ini murid-murid akan dapat mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, selepas ni cikgu akan menggunakan PDM, pemboleh ubah dimanipulasi, PBB, pemboleh ubah bergerak balas dan PM, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dari kriteria kejayaan cikgu mengharapkan murid-murid dapat menentukan pemboleh ubah. Okey. Seterusnya, kita mengimbas kembali berkaitan dengan topik pelajaran kita yang minggu lepas berkaitan dengan mentafsir data. Okey, cuba murid-murid lihat kat sini. Okey, ini adalah data graf bar yang menunjukkan 5 jenis kenderaan ataupun 5 jenis kereta A, B, C, D dan E dan juga jarak yang dilalui dalam sentimeter. Okey. Bila berkaitan dengan mentafsir data, kita tengok mentafsir berkaitan dengan peristiwa, objek ataupun pola. Tapi yang ini adalah berkaitan dengan pola. Okey, bagaimana kita nak menyatakan ataupun kita nak mentafsir data yang tersebut? Okey, bagus. Dan berkaitan dengan pola, maksudnya kita akan nampak pola dia adalah yang pertama, menurun. Okey. Lepas tu kita tengok pula daripada 25 ke 35 dia meningkat. Okey, dan seterusnya daripada 35 pergi 20 pergi 10. So menurun. Jadi untuk pola jarak yang dilalui oleh 5 kenderaan ini adalah yang pertama menurun, meningkat, menurun. Okey, ini cara nak menjawab soalan pola. Okey, hari ini kita teruskan dengan topik baharu, kemahiran proses sains yang baharu, iaitu mengawal pemboleh ubah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mengawal pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah ialah sesuatu yang berubah dalam sesebuah penyiasatan, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. So ada tiga jenis pemboleh ubah yang cikgu nyatakan di sini dan murid-murid perlu faham untuk bagaimana nak mendapatkan pemboleh ubah berikut. Okey. Sekarang ni cuba kita lihat. Ada dua pokok, Faiz dan Melan diberikan dua pokok yang sama dan dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tumbesaran pokok yang baik. Kalau kat sini kita kata dua pokok yang sama dan dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tumbesaran pokok yang baik. Okey. Inilah Faris dan juga Melan. Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali seminggu. Melan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramnya dengan 100 ml air 3 kali seminggu. Okey. Kita lihat kat sini. Selepas sebulan,
Selepas sebulan, saiz pokok Faiz didapati lebih besar. Jadi, tumbuh sarang pokok ini lebih baik apabila disiram sekali seminggu. Saya fikir penyiasatan kita ini tidak adil. Bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Okey, kalau kita lihat kat sini, ya, keperluan asas tumbuhan selain daripada air, tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari. Okey, kat sini kita dah tengok dah. Ada dua perkara yang diuji. Satu berkaitan dengan cahaya matahari, satu dengan air. Maksudnya uji kaji ini tidak dapat dijalankan dengan baik, ya, tidak adil kata Melan. Okey, kenapa? Ya, kita lihat kat sini. Okey, betul. Bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Okey, kat sini tadi sebenarnya dalam uji kaji tadi, dia kata dia nak mengetahui jumlah air, ya, jumlah air untuk tumbuh sarang pokok. Itulah disebabkan kat sini kita lihat kuantiti air ni, pokok yang pertama oleh Farid dia siram 1 kali seminggu, manakala pokok Melan 3 kali seminggu. Okey, baiklah cikgu, kali ini kami mengubah jumlah air yang disiram sahaja. Maksudnya kedua-dua pokok tadi diletakkan di tempat yang sama, ya, mendapat cahaya matahari. So, pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Maksudnya, pemboleh ubah manipulasi ialah pemboleh ubah yang diubah. Maksudnya, yang kita tentukan, yang kita ukur dia, kita tentukan. Maksudnya kat sini kuantiti air yang kita ubah. Okey. So, kalau kita lihat kat sini, kita juga perlu memastikan pemboleh ubah lain kekal sama. Ini pemboleh ubah malar. Jadi, kita tetapkan jumlah cahaya matahari, jenis tanah dan kuantiti tanah untuk kedua-dua pokok. Maksudnya, dia dapat jumlah cahaya matahari yang sama, kuantiti tanah yang sama, jenis tanah yang sama. Tadi di awal tadi pun kita mengatakan kedua-duanya Farid dengan Melan mendapat jenis pokok yang sama. So, okey, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah yang dikekalkan. Maksudnya yang sama dalam sesuatu uji, kaji ataupun penyiasatan. Okey, sekarang ni kita tengok selepas sebulan. Sekarang apa yang dapat kamu perhatikan? Nampaknya saiz pokok saya yang lebih besar. Okey, kenapa saiz pokok Melan yang lebih besar? Kerana pokok Melan tadi disiram oleh 3 kali seminggu berbanding pokok Farid. So, pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Dalam kata lain, cikgu kata tadi PBB. Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil uji kaji ataupun apa yang kita perhatikan dalam setiap penyiasatan. Okey, sekarang ni cikgu nak murid-murid tonton video untuk penjelasan yang lebih jelas berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, sama-sama kita melihat. Pemboleh ubah terdiri daripada 3 jenis pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah manipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Yang ketiga, pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah manipulasi ialah perkara yang perlu diubah atau ditukarkan atau dibezakan dalam satu penyiasatan. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah hasil yang diperhatikan atau yang ingin diukur pada akhir penyiasatan. Pemboleh ubah malar ialah perkara yang perlu disamakan dalam penyiasatan supaya tidak mengganggu penyiasatan tersebut. Jom belajar bersama cikgu cara menulis pemboleh ubah dengan betul. Untuk menulis pemboleh ubah, perlukan parameter untuk mengukuhkan maksud objek tersebut. Parameter ialah ciri-ciri objek. Contoh, bagi isi air, parameter yang boleh diletakkan isi padu air. Masa air semula lebur.
panjang kayu, jenis permukaan, tempoh air mendidih, jarak sumber cahaya, saiz kotak. Ini adalah contoh-contoh parameter bagi objek. Jom mengawal pemboleh ubah cara inquiry bersama cikgu. Untuk situasi yang pertama, kita mengenal pasti pemboleh ubah. Jadual menunjukkan bilangan tikus dan ular dalam satu habitat. Bilangan tikus 10, ular 3. 20 tikus, 20 ekor tikus, 6 ekor ular. 30 ekor tikus, 9 ekor ular. 40 ekor tikus, 12 ekor ular. Di sini kita kenal pasti pemboleh ubah manipulasinya ialah bilangan tikus. Kebiasaannya dalam satu jadual yang atas adalah pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan ular dan pemboleh ubah malar dalam soalan ini ialah habitat atau tempat penyiasatan. Okey, daripada sini, ya, kalau kita biasa dalam tadi pemboleh ubah dimanipulasi bilangan tikus, ya, bila ada jadual macam ni, yang biasa di atas adalah pemboleh ubah dimanipulasi, yang di bawah adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ya, ini mudahnya kalau jumpa jadual macam ni, jadual inilah nak tentukan pemboleh ubah, ya. Untuk situasi yang kedua, kita mengenal pasti pemboleh ubah. Carta palang ini menunjukkan jisim 4 jenis bahan buangan di bandar Z. Kebiasaannya dalam carta palang, untuk garisan melintang adalah pemboleh ubah manipulasi. Dalam carta palang ini, pemboleh ubah manipulasi ialah jenis bahan buangan. Dalam carta palang, garisan menegak ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas dalam soalan ini ialah jisim. Unitnya tan. Pemboleh ubah malar adalah tempat penyiasatan iaitu di bandar Z. So, pemboleh ubah dimalarkan ialah tempat penyiasatan. Untuk situasi yang ketiga, nyatakan pemboleh ubah bagi penyiasatan ini. Penyiasatan tentang saiz aiskrim dan maksud untuk aiskrim melebur sepenuhnya. Di sini kita dapat lihat pemboleh ubah manipulasinya ialah aiskrim. Pemboleh ubah bergerak balas adalah maksud untuk aiskrim melebur sepenuhnya. Dalam masa beberapa minit. Yang pertama 30 minit. Aiskrim yang kedua saiz yang lebih besar adalah 60 minit. Jawapannya pemboleh ubah manipulasi adalah saiz aiskrim. Walaupun dalam jadual hanya ada perkataan aiskrim, kita perlu letakkan parameternya. Di sini parameternya adalah saiz. So, saiz aiskrim. Pemboleh ubah bergerak balas ialah maksud untuk aiskrim melebur sepenuhnya. Unitnya minit. Dan pemboleh ubah yang boleh dimalarkan dalam penyiasatan ini adalah jenis aiskrim. Terima kasih menonton. Boleh dapatkan soalan. Okey. Daripada video tadi, ya, kita boleh buat refleksi. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah malar. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, perkara yang perlu diubah, diputar, dibezakan dalam sesuatu penyiasatan. Ya. Yang macam air tadi, yang Melan dengan Faris, yang kita ubah dia adalah dari segi kuantiti air. 3 kali seminggu dengan 1 kali seminggu. Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil yang diperhatikan. Maksudnya dalam yang Melan dengan Faris tadi adalah pembesaran pokok. Yang macam yang aiskrim yang last tadi, aiskrim tadi adalah dari segi masa aiskrim cair. Okey, perkara yang perlu disamakan adalah pemboleh ubah malar. Kawal dalam penyiasatan supaya tidak mengganggu sesuatu penyiasatan. Macam Faris dengan Melan tadi,
pemboleh ubah yang dimalakkan adalah banyak, iaitu jenis dari segi jenis pokok, kuantiti cahaya matahari, kuantiti tanah, lepas tu kuantiti baja, dia sebab dia nak menyiasat air. So kat situ kita kena kawal. Okey, cikgu rasa cukup sampai sini dulu. Jangan lupa buat latihan cikgu sediakan. Tak faham nanti boleh tanya cikgu dalam Telegram. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.